Hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan Poco F4. Hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan di Amans, yang mana hari ini saya akan ulaskan Poco F4 GT. Jadi, Poco F4 GT ini adalah peranti mercu terbaru Poco yang berada di pasaran Malaysia. Yang mana kali ini mereka tak ada bawa F4 Pro ke F4 biasa ke, tapi hanya ada Poco F4 GT. Yang mana juga adalah pengganti kepada Poco F3 tahun lepas. Yang mana tahun lepas F3 GT tidak hadir di Malaysia, tapi F3 biasa saja dengan Snapdragon 870. Tapi F4 kali ini adalah dengan Snapdragon 8 Gen 1. Sebelum saya cerita lebih mengenai peranti ini, anda boleh lihat spesifikasi penuh peranti ini yang berada di skrin sekarang. So, sebenarnya ada banyak benda yang saya suka dengan peranti ini. Pertama sekali adalah harga. Mana anda nak cari sebuah peranti mercu dengan Snapdragon 8 Gen 1 pada harga bermula RM2,299. Peranti-peranti pesaing lain dengan chip yang sama dijual di Malaysia pada harga bermula RM2,999 ke atas. Tapi Poco F4 GT ni, jika anda sempat beli masa harga promosi, anda boleh dapat versi 818GB pada harga RM1,999. Macam tidak masuk akal. Kita tahu yang dengan masalah chip pemprosesan sekarang, ada masalah bekalan, harga chip makin naik dan sebagainya. Tapi Poco berjaya menjual peranti ini pada harga mampu milik lagi untuk kategorinya. Dan selepas saya menggunakan peranti ini untuk beberapa minggu, saya berani katakan yang Poco F4 GT adalah pembunuh peranti mercu tahun 2022. Itu saja, muktamad. Saya yakin tiada lagi peranti lain tahun ini yang boleh melawan harga Poco, sebab kita pun dah kat pertengahan tahun. Lepas ni kalau ada pun mungkin Snapdragon 8 Gen 1 Plus pula, yang mana memang akan lagi mahal. Seterusnya yang saya suka mengenai peranti ini adalah kamera. Kamera peranti ini hanyalah tri-kamera 64, 8 dan 2 megapiksel. Tetapi dengan Snapdragon 8 Gen 1 dengan ISP yang ada dan juga kemampuan kamera MIUI yang boleh diterima, kamera pada peranti Poco ini agak menakjubkan. Profil warnanya masih ada lebih kurang lagi dengan Poco F3, tapi sepanjang penggunaan saya lebih sukakan kamera Poco F4 GT ni berbanding dengan Poco sebelum ini. Dari segi warna, HDR ni agak cantik. Dari segi fokus agak pantas. Mode malam yang betul-betul berfungsi dan membantu saya mengambil gambar pada apa jua situasi pun, dan mempunyai video yang boleh diterima. Saya boleh kata bolehlah, saya tak ada harapan tinggi pun untuk kualiti video yang hebat. Peranti ini memang memberikan satu pengalaman penggunaan kamera yang memuaskan. Dan lagi jika anda inginkan pengalaman fotografi asas tapi masih ada sedikit kualiti seakan sebuah peranti premium, ini peranti untuk anda. Apa yang saya suka seterusnya pula adalah pada skrin peranti ini. Skrin peranti ini sebenarnya tidaklah begitu besar mana, tapi selesa di tangan dan boleh dikendalikan dengan satu tangan saja tanpa sebarang masalah. Rekaan skrin juga adalah jenis rata dan juga skrin berlubang untuk kamera swafoto tadi. Dan skrin ini apa yang menarik, yang pertama adalah dia AMOLED. Kemudian dia 120Hz jenis adaptif. Maknanya mengikut kandungan apa yang ada pada skrin, dia akan boleh bertukar-tukar sama ada 60Hz, 120Hz dan sebagainya. Dan kecerahan skrin pada peranti ini agak cantik dan memuaskan. Dia menyokong HDR10+, tiada Dolby Vision dan sebagainya, tapi itu dah cukup baik untuk menonton video di Netflix ataupun YouTube pada kualiti yang maksimum. Peranti ini akan memberikan satu pengalaman menonton yang mengasyikkan. Dan 120Hz pada peranti ini juga memang lancar, pantas, laju, langsung tidak ada masalah selemasa, yang mana itu adalah satu A+ ataupun point A+ yang layak diberi pada peranti ini kerana masih memberikan skrin yang baik. Baiklah, perkara keempat yang saya suka dengan peranti ini adalah prestasi keseluruhan. Anda mesti tahu nama GT ni untuk apa? Game turbo ke apa ke, tak tahulah nama rasmi GT ni. Tapi dekat atas ataupun sisi ni, ataupun kita panggil butang bahu ni, ada butang fizikal yang mana anda boleh hidupkan setiap butang ni dengan satu mekanisme pop naik yang boleh dikawal secara manual. Ya, anda boleh tolak, dan ada juga bila tekan sekali dia terus aktifkan mode game itu sendiri, game turbo itu sendiri. Ada kala ia tidak. Kemudian apabila kita hidupkan setiap butang ni boleh ditetapkan sama ada anda ingin akseskan aplikasi kegemaran, beberapa tetapan, atau juga terhad kepada kawalan dalam permua.
dan bermain permua seperti Asphalt 9, COD Mobile, PUBG Mobile dengan butang ini ditambah untuk tembakan ataupun mengawal minyak, brake, drift dan sebagainya adalah satu benda yang memang boleh saya katakan baik dan terbaik untuk sebuah peranti gaming. Walaupun Poco tidak kata peranti ini adalah peranti gaming, tapi nama GT dengan ciri yang ada itu sudah jelas sekali ini adalah peranti gaming mereka sendiri. Mungkin bukan secara rasmi, tapi inilah peranti gaming mereka, yang mana kalau anda nak tahu pun sebenarnya adalah penjenamaan semula daripada Redmi K50 Gaming Edition pun. Jadi sebab itulah peranti ini saya terus cakap peranti yang memfokuskan permua dan sesuai main game. Dan disebabkan Snapdragon 8 Gen 1, memori 12GB RAM tambah pula dengan memori maya 3GB RAM, bermain permua pada peranti ini tidak menjadi masalah. Anda boleh main dengan grafik tinggi sepenuhnya, sepuas hatinya, tanpa sebarang masalah, tanpa sebarang gangguan. Baiklah, itu dah 4 perkara yang saya suka. Saya akan cerita pula benda yang saya tidak suka, yang mana antaranya adalah audio. Saya dah dengar audio pada peranti ini dan saya juga telah menanya pendapat audiophile dan sebagainya. Pembesar suara peranti ini adalah sebenarnya pembesar suara asas saja, macam peranti-peranti Redmi, yang mana ia flat, ia kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi dengan Poco, ia telah dikuatkan dengan ada kesan sedikit bergema yang mana menjengkelkan. Pada awal sekali dengar macam menarik dan sedap kerana ada bass yang dalam. Tapi bila kita teliti dan kusyuk, sebenarnya dia adalah bergema, bukannya bass yang kuat. Jadi dia tak ada butiran, dia tak ada definisi yang menarik dan tidak akan memberikan satu audio yang akan buatkan anda rasa happy dan juga rasa seronok. Sebaliknya, ia akan buatkan anda rasa biar betul ni ke speaker Poco. Tapi anda kena ingat sekali lagi, peranti ini harganya sekitar RM2,000 sahaja. Jadi itu mungkin ada pengorbanan yang perlu dilakukan. Perkara kedua yang saya betul-betul tidak suka dengan peranti ini adalah perisian. MIUI for Poco bukanlah benda yang enak digunakan pada peranti ini, sama juga dengan beberapa peranti MIUI yang lain, kerana ia adalah berasaskan MIUI untuk global, yang mana ada banyak ciri yang tidak disertakan dan agak berat serta mempunyai masalah dari segi bateri, penggunaan kuasa yang tidak konsisten dan juga penggunaan ataupun pengurusan memori yang tidak begitu seimbang. Baiklah, perkara terakhir yang saya tidak suka dengan peranti ini adalah dengan baterinya. Dan orang kata, ya betul, 120W turbo charge, hyper charge, takkanlah tak suka dengan bateri peranti ini. Disebabkan pengesan pantas yang ada tu, saya suka pengesan pantas ni, saya memang suka. Tak sampai 20 minit pun kosong sehingga 100% saya boleh charge peranti ini. Tapi dengan masalah pengesan pantas ni ada pula, ia menjadi pada masalah bateri lebih cepat habis. Untuk penggunaan saya yang biasa pada iPhone ataupun pada peranti mercu yang lain, saya boleh dapat 5 hingga 6 jam SOT ataupun kadang-kadang 7 jam SOT tanpa sebarang masalah untuk penggunaan yang ringan. Tapi peranti ini 5 jam SOT untuk penggunaan ringan saya pun agak jarang capai. Malah lebih banyak adalah sekitar 4 jam hingga 4 jam setengah saya boleh dapat SOT untuk penggunaan basic, dan apabila penggunaan ekstrim adalah sekitar 3 jam sahaja. Baiklah, selepas beberapa minggu menggunakan Poco F4 GT sebagai peranti harian saya boleh katakan ini adalah peranti yang anda wajib beli kalau anda belum ada peranti mercu lagi tahun ini, ataupun anda belum lagi merasai kehebatan peranti Snapdragon 8 Gen 1 dan anda inginkan peranti yang berkuasa pada harga yang tidak koyak poket. Poco F4 GT ada skrin AMOLED 120Hz, Snapdragon 8 Gen 1, kamera 64MP, butang bahu fizikal yang anda boleh buat bermain permua, pengisian pantas 120W, kosong hingga 100%, tidak sampai setengah jam pun. Ini adalah peranti terbaik yang anda boleh dapat untuk tahun ini. Sepanjang tahun ini kita perlu tunggu lagi tengok ada tak pesaing ataupun jenama lain yang boleh hadir dengan sebuah peranti mercu ataupun pembunuh peranti mercu. Kalau dia boleh datang dan boleh lawan Poco mungkin akan kalah lah. Kalau tak ada, nampaknya Poco ni ada potensi untuk menjadi juara peranti dengan nilai terbaik tahun 2022. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa kita dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum. Poco F4!